Assalamualaikum dan salam suraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 4 Disember 2020 bersama saya Al-Fairez Jemurin. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menyaksikan perjanjian penyelesaian komersial antara Kerajaan Sarawak dan Petronas pada 7 Disember 2020. Pengurusi Jawatan Kuasa Perundingan Negeri yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, dalam kenyataan media pada Khamis berkata, perincian perjanjian penyelesaian komersial ini hanya akan dikeluarkan setelah perjanjian tersebut ditandatangani secara formal. Katanya ini berlaku selepas perbincangan lanjut diadakan di antara Kerajaan Sarawak, Kementerian Kewangan dan Petronas di mana semua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat penyelesaian komersial tersebut. Kerajaan Sarawak akan diwakili Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Jaul Samion, manakala Petronas akan diwakili pengurusinya Tan Sri Ahmad Nizam Saleh. Berikut pula, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak 2.25 juta ringgit bagi program tabung fasilitasi pertanian AFF untuk menyalurkan pelbagai bantuan dalam bidang tanaman dan ternakan di kawasan Kedup. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup Martin Ben berkata, menerusi peruntukan itu, masyarakat tani di kawasan berkenaan boleh meningkatkan pengeluaran produk pertanian serta ternakan. Berucap semasa Majlis Perasmian Program Jangkauan Komuniti Pertanian AgriCorp Siri 4 DUN Kedup di Kampung Linsat Batu Kudi pada Khamis, beliau menyeru agar peserta kursus berusaha ke arah menjadi serian sebagai hub pertanian. Ini sekaligus jelasnya akan menjadikan Sarawak sebagai pengeksport utama produk pertanian dan peternakan menjelang tahun 2030. Di Bintangor, penduduk rumah Riti di Bintangor kini boleh menarik nafas lega selepas hasrat mereka untuk membina baru kediaman diluluskan Kerajaan Sarawak di bawah peruntukan program transformasi luar bandar RTP Adun Meradong. Menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing, sebanyak RM80,000 telah diperuntukkan bagi membina semula rumah panjang tersebut dengan pembinaan bermula 15 Disember 2020 sehingga 14 April 2021. Semasa upacara ringkas penyerahan tapak projek RTP itu pada Khamis, Datuk Ding memberitahu projek tersebut sepatutnya dapat disiapkan awal tahun ini namun terpaksa ditunda ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selanjutnya, Jabatan Hutan Sarawak mengalu-alukan penglibatan dan kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk warga sekolah dalam program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam CEPA. Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Muhammad berkata warga sekolah boleh terlibat sama dalam program CEPA khususnya bagi projek pendidikan in situ. Jelasnya ia sekaligus dapat mewujudkan hutan bandar di kawasan bandar sejajar dengan visi serta misi jabatan dalam mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan Astaka Terbuka College Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah di Kuching pada Khamis. Tambah beliau, projek sama juga mewujudkan konsep pendidikan dan pembelajaran secara berterusan kerana ianya dibina di kawasan sekolah. Seterusnya, mengenai Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Asajaya telah membuat lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS bagi persiapan menghadapi bencana banjir. Sebanyak 8 pusat pemindahan telah dikenal pasti di sekitar Asajaya dan Sadong Jaya. Antaranya seperti tertera. Seramai 30 kaki tangan pelbagai agensi terlibat dalam lawatan ke PPS Banjir Daerah Asajaya pada Khamis. Beralih ke laporan mengenai rabies, terdapat 2 kes rabies baru telah dikesan di Sarawak menjadikan kes itu meningkat kepada 8 orang pada tahun 2020. Dalam kenyataan media, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah pada Khamis memaklumkan kedua-dua kes itu membabitkan seorang kanak-kanak berumur 3 tahun dari Bau dan seorang lelaki berusia 58 tahun dari Lundu. Pertambahan kes ini menjadikan jumlah keseluruhan kes dalam wabak rabies di Sarawak yang diisytiharkan pada 31 Julai 2017 adalah 30 kes dengan 28 kematian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.